Kali ini juga kita nak bercerita dalam aspek penyakit buah pinggang ataupun bagaimana rawatan untuk penyakit buah pinggang. Khususnya ada dua jenis dialisis yang dicadangkan ataupun selalu digunakan, iaitu dialisis air dan juga dialisis darah, ataupun air itu dinamakan sebagai peritoneal dan darah dinamakan sebagai hemodialisis. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang dialisis peritoneal dan juga perbezaannya, kita bersama dan juga mengelalukan Dr. Albert Hing, pakar produk nefrologi Specialist Center UMSC. Selamat pagi Doktor, apa khabar? Selamat pagi. Okey, ialah bila cakap berkenaan dialisis ni lazimnya ataupun umumnya kita akan sebut perkataan dialisis saja, tapi dialisis ni ada pelbagai jenis. Jadi hari ini kita nak berikan fokus terhadap dialisis peritoneal. Jadi Dr. Albert kalau boleh perincikan dengan melanjut ataupun sedikit pengenalan berkenaan dengan dialisis peritoneal ini, silakan. Boleh. So sebenarnya bila kita cakap dialisis, kebanyakan orang dia hanya kenal hemodialisis atau dialisis darah. Atau kita pendek kata-kata biasanya kita cakap cuci darah lah. Tapi sebenarnya kita ada dialisis air juga atau dikenal lagi sebagai dialisis peritoneal. So apa maksud peritoneal? Peritoneal adalah lapisan dalam perut kita, lapisan kita kata selaput membran yang boleh bertindak sebagai kita punya penapisan buah pinggang, dan ini adalah salah satu cara kita boleh melakukan pertukaran. Biasanya apa yang kita buat dalam dialisis air, kita masukkan satu tube melalui operation kecil, pembedahan kecil. Lepas tu tube kita akan salurkan air ke dalam perut, biasanya dalam kandungan glukos. So air itu akan bertindak meresap toksin atau kekotoran badan, dan air berlebihan dari pesakit, dan dalam jangka masa dalam air rasa 4 ke 6 jam, yang air yang kotor ini kita akan keluarkan. Lepas tu kita akan masukkan lagi 2 liter air yang bersih. So ini proses kita akan berulang-ulang, biasanya 4 kali sehari. Okey, dan itu dilakukan oleh pesakit sendiri di rumah? Kebanyakan kalau kita cakap dialisis air ini, kebanyakan pesakit di Malaysia ni dia buat sebagai manual. So kita cakap manual tu maksudnya dia akan melakukan sendiri dekat rumah. Pertukaran dia dengan masukkan air dengan keluarkan air. Doktor, mungkin boleh kongsikan antara beberapa jenis dialisis air ataupun dialisis peritoneal ini, Doktor? Yes, so kebanyakan pesakit seperti yang saya cakap dia pakai manual lah. So manual maksudnya dia akan buat sendiri pertukaran. So 4 kali, biasanya dalam pukul 8 dia buat, dalam pukul 12 dia buat lagi sekali. Keluarkan air kotor, masukkan air yang bersih. Lepas tu dalam pukul 6 petang dia buat sekali, pukul 11 malam dia buat sekali. Ini kita cakap sebagai CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis lah, yang pesakit buat sendiri dekat rumah. Kalau kita ada dalam 10% total pesakit dialisis air yang pakai mesin juga. So mesin kita panggil NIPD atau Nocturnal Intermittent Peritoneal Dialysis, dia buat dekat rumah. Sebelum dia itu, dia akan sambung tube. Mesin akan tolong buat pertukaran air untuk dia dalam 10 jam. Lepas tu bila pagi dia bangun dah habis, dia akan keluarkan tube. Lepas tu dia buat kerja seperti biasa siang hari. Mungkin doktor boleh berikan pencerahan dengan lebih lanjut, siapakah antara individu yang diperlukan untuk melakukan dialisis peritoneal ini? Biasanya sebagai pakar buah pinggang, kita biasanya bagi pesakit pilihan. So bila seorang pesakit mengalami kegagalan buah pinggang, kita biasanya akan bagi pendidikan, kaunseling dari segi jenis-jenis pilihan yang dia ada bila buah pinggang dia sudah rosak. So dekat Malaysia ni kita ada 3 cara. So yang paling banyak orang tahu adalah hemodialisis atau dialisis darah. Lepas tu kita ada dialisis air atau peritoneal, dialisis peritoneal. Lepas tu kita ada pertukaran buah pinggang. So biasanya kita akan bagi pendidikan dari segi 3 cara ini, dan kesesuaian dan apa bezanya dalam 3 cara ini. Lepas tu pesakit sendiri biasanya akan buat keputusan mana satu lebih sesuai. Sebab ada kala macam kalau kita cakap dialisis air, kalau pelajar dia lebih sesuai sebab dia antara sekolah tu dia boleh buat pertukaran.
So macam itulah. Okey, doktor, ini disebutkan oleh doktor tadi adalah bergantung kepada preference ataupun pilihan pesakit itu untuk melakukan dialisis jenis apa. Tetapi ada juga yang bertanya antara dialisis air atau dialisis darah ini yang mana lebih baik ataupun yang mana lebih berkesan untuk kita memberikan perawatan ataupun untuk membantu situasi pesakit tersebut. Okey, so kalau kita tengok dari segi mortality, kalau kita tengok kita punya Malaysia Dialysis and Transplant Registry, kita punya report 2018 yang latest lah. Sebenarnya dari segi dialisis air dengan dialisis darah, mortality dia sama. Maksudnya pesakit hayat hidup dia lepas dia mula dialisis sebenarnya sama antara dialisis air dengan dialisis darah. Tapi apa yang beza dia adalah satu dialisis adalah menggunakan mesin, dia pakai membrane, yang buatan manusia. Satu dialisis iaitu dialisis air, dia pakai selaput sendiri. So ini bukan bahan kimia, dia sebahagian dari kita punya badan. So naturally, logically kalau kita think dia semestinya sendiri punya badan punya benda lebih baik daripada buatan manusia punya. Tapi dari segi mortality tak ada beza sebenarnya. Tapi kalau pendapat saya sendiri, bila saya bagi pilihan kepada pesakit, biasanya saya bagi pesakit pilih sendiri. Tapi saya biasanya akan masukkan pandangan saya sendiri bagi pilihan, maksudnya guide pesakit supaya dia tahu mana satu doktor rasa lebih sesuai untuk dia, akan ada lebih manfaat, boleh ada lebih banyak kualiti hidup yang baik dan kurang masalah pada jangka masa panjang. Okey. Yelah, bila kita cakap berkenaan dengan dua bentuk dialisis ni, tujuannya berbeza, satu untuk darah, satu lagi air. Pasti akan ada kesan yang berbeza sekiranya pesakit buah pinggang tersebut melalui antara dua jenis dialisis ni. Jadi kalau doktor boleh kongsikan kebarangkalian, contohnya pesakit A mempunyai masalah buah pinggang, apa yang akan jadi sekiranya dia melalui hemodialisis ataupun dialisis peritoneal? Okey, sebenarnya beza dia banyak. So bila kita buat counselling kepada pesakit, ada kala kita ambil masa yang lama untuk terangkan beza antara dua, sebab biasanya bila diorang ada masalah buah pinggang, dia tak ada buat kajian apa yang akan berlaku lepas tu. So kebanyakan benda dekat internet pun dia tak banyak, kita cakap informasi dia tak komprehensif lah. Komprehensif, yes. So maksudnya dia depend on doktor untuk bagi tahu dia apa masalah ini semua, beza dia. So dia ambil masa yang panjang lah. So kita kena terangkan dari segi dialisis darah apa yang you kena buat, dari segi dialisis air apa pesakit kena buat. So bila dia bandingkan, lepas tu dia boleh buat keputusan lah. Doktor, apakah kos rawatan untuk dialisis sama ada jenis peritoneal ataupun jenis darah ini memerlukan peruntukan yang tinggi, dan kalau benar untuk peruntukan tersebut, apakah ia juga ada dibiayai oleh pihak kerajaan? So dialisis air seperti dialisis darah, dia juga dibiayai kerajaan lah. So kebanyakan pesakit disokong oleh sama ada JPA atau SOKSO. So kos rawatan sebenarnya antara dialisis air dengan dialisis darah setahun agak-agak sama, tapi dialisis air sedikit lebih murah daripada dialisis darah. Tapi kita tengok dalam lingkungan sebulan, kos sebenar untuk dialisis kita cakap dalam hampir 2,500 ke 3,000 lah yang kos sebenar. Tapi ini kebanyakan ditanggung oleh kerajaan lah. Kalau kita boleh kongsikan di sini peratusan untuk pesakit dialisis air hanya 10% daripada jumlah pesakit dialisis yang berada di Malaysia ini. Apa antara punca ataupun sebab kenapa pesakit tidak memilih dialisis peritoneal ini, dan apa yang boleh dilakukan untuk kita mempopularkan dialisis peritoneal ini untuk diguna pakai
untuk dilalui oleh pesakit-pesakit buah pinggang? Okey, so dari segi pesakit dialisis, kita tengok 90% adalah dialisis darah dan hanya 10% adalah dialisis air. So maksudnya kita tengok dalam 2018 kita ada dalam 8,000 pesakit baru dialisis yang mula dialisis, bukan yang tengah dialisis, yang mula dialisis kita ada 8,000 lebih. Tapi dalam 8,000 lebih hanya dalam 1,000 lebih saja yang buat dialisis air. So dalam 7,000 macam tu buat dialisis darah. So kita tahu sebab dialisis darah ini kita banyak orang yang tahu, tapi tak banyak orang yang tahu dialisis air. Sebab dialisis air ini kita tak ada sokongan di bahagian swasta. So kebanyakan dialisis air dibuat di hospital kerajaan seperti Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Hospital University. So di situ kita ada program dialisis air yang besar yang boleh sokong pesakit-pesakit dialisis air. So kita cakap bila pesakit buat rawatan di doktor hospital swasta, kebanyakan diorang tidak ada kita cakap tak ada pendedahan kepada pilihan dialisis air. So itu salah satu sebab. Lepas tu kita ada banyak pusat dialisis dekat luar. So bila kereta lalu, diorang nampak, diorang tahu ini pusat dialisis. So dalam minda diorang tahu ada hemodialisis, tapi yang dialisis air ni tak banyak orang yang cakap lah. Okey, doktor, penyakit kerosakan ataupun kegagalan buah pinggang ini dilihat semakin tinggi kesnya dalam negara kita. Jadi sebelum perkara itu berlaku, banyak kita peringatkan supaya pencegahan dan juga gaya amalan hidup yang sihat itu perlu dilakukan. Jadi apakah mungkin perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk kita mengelakkan berlakunya masalah kegagalan buah pinggang? Alright. So yang saya kena cakap ni sebab kita sebagai doktor, kita bukan Tuhan lah. So hidup pesakit pun bukan dalam tangan kita. So apa yang kita boleh buat sebagai doktor adalah fikir selalu untuk pesakit, bagi nasihat yang betul supaya pesakit faham. Lepas tu pesakit boleh buat keputusan yang sewajarnya. Tapi kalau kita tengok kita punya pesakit dialisis, 70% adalah pesakit kencing manis. So kita tahu kita punya rakyat Malaysia ni banyak orang yang ada kencing manis dan banyak orang yang ada kegemukan atau kita cakap obesity. So semua ini dengan darah tinggi sekali, semua benda ini boleh menyebabkan masalah buah pinggang dalam jangka masa panjang. Ini satu komplikasi yang banyak diketahui lah. Tapi pesakit biasanya tak tahu banyak semua ini sebab bila dia ada kencing manis, dia ada darah tinggi, dia tak ada rasa apa-apa. Gula tinggi, tekanan darah tinggi, dia tak ada rasa apa-apa. Tapi dalam 10 tahun, kita cakap lepas 10 tahun kalau dia tak kawal ini semua dengan baik, masalah buah pinggang akan mula berlaku. Okey, jadi pokok pangkalnya jaga pemakanan, amalkan gaya hidup yang sihat. Kita tidak mahu masalah ini akan timbul seperti kerosakan buah pinggang dan sebagainya. Anda perlu lalui dialisis setiap minggu, menelan kos yang tinggi, tak dicampur juga dengan kesakitan dan sebagainya. Jadi dengarlah nasihat doktor berikan untuk anda untuk mengelak daripada terkena masalah buah pinggang. Okey, dan pastinya kaedah-kaedah perawatan itu adalah untuk memberikan satu kehidupan yang lebih berkualiti dan juga lebih baik untuk mereka yang sedang mengalami masalah ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Albert Hing yang juga merupakan pakar penurunan nefrologi UM Specialist Center UMSC kerana bersama dengan kami pada pagi ini.